A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih saya ucapkan Tuan Pengurusi yang bahagia, Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, barisan Imam, bahasanya Tuan Kuasa Hulu Balang Penggerak Masjid Al-Muhtadin, Masjid Biduk, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat persekutuan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah. Ayat seperti biasa kan, ayat kebiasaan orang kita kan. Tiba-tiba, itu ayat dia. Ayat kebesaran orang kita, tiba-tiba. Tiba-tiba dah 2021 ayat dia. Tiba-tiba dah ada cucu ayat dia. Tiba-tiba anak dah kahwin. Ni macam terperanjat yang tu lah kan. Dia buat-buat terperanjat kan. Tiba-tiba dah nak puasa balik, dia kata. Tiba-tiba dah nak raya. Ni bulan ni berselirat lah ni bulan ni. Dah mula mencari kain nak raya, dia kata. Kan? PKP. Sekarang ni PKPJ. Kan? PKPJ. Perintah Kawalan Pergerakan Sambil Berjalan-Jalan. Tu saya tambah sendiri tu, dia tak ada istilah apa tu kan. Sambil berjalan-jalan. Macam tak ada apa-apa. Kat kedai makan Sabtu kan, Pak. Kes sekarang ni dah 2,800 dia kata. Tahu. Macam tu Macam tu lah. Kan? Jadi itulah dia. Bila dia kata ayat tu keluar kan, masa macam kita bila bulan Ramadan dulu, masa kecil-kecil cakap, bila lah nak buka puasa ni, lambat betul jam ni. Tu budak-budak. Dia masuk sekolah menengah, dia dah remaja sikit. Kejap dah berbuka. Tapi lambat betul nak tunggu raya, dia kata. Tapi orang yang dewasa macam kita, lah baru je raya itu. Dah nak puasa balik, dia kata. Hari tu dah mula buat pengumuman dah siapa nak jalan korban tahun ni. Ni nak buat pengumuman dah. Kejap Dia kalau ayat tiba-tiba tu selalu sebut tentang tu tanda nak mati, senang. Bukan tanda cepatnya masa berlalu. Tu ayat drama tu, tapi kira ayat yang tepat memang nak mati benar dah. Manusia ni Allah Ta'ala bagi 99 perangkap kematian. Lepas tak lepas belum tahu lagi dah. 99 perangkap kematian. Kat highway tu, kereta sebelah tu accident, kereta kita tak kena, sikit lagi terlepas satu perangkap. Terjun dalam sungai tu, nak berenang, happy dengan keluarga. Kita terjun, yang timbul kita seorang, yang lain tak timbul, meninggal yang lain, kita selamat. Satu pangkat kematian lepas. Dekat kampung mak saya dulu pernah berlaku tanah runtuh. Habis rumah tu. Ada satu rumah tu tagak, eloklah rumah yang ujung tu, tak kena. Terlepas orang. Malahan ada satu tu, bila bomba datang penyelamat tu, dia nampak pasir tu buat gerak, ulu-ulu terkeluar tangan budak tu. Panjang umur budak tu sebaya saya. Hidup sampai hari ni. Terlepas satu. Tapi dalam banyak-banyak perangkap kan? Dalam banyak-banyak perangkap, ada satu perangkap yang tak boleh nak lepas. Namanya perangkap usia tua. Tua confirm lepas itu ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan tinggal ji'un. Makna confirm mati lepas tu. Dia tak ada lepas dah tua tu. Muda balik. Tak ada. Kan? Tak ada. Tak payahlah bercita-cita. Aku rasa lah cara aku bernapas pagi ni boleh tahan jadi 120 tahun umur aku ni. Jangan. Tak ada kan? Sebab tak, orang kata, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Orang tu muda elok, baring tak bangun-bangun dah. Kan? Baring tak bangun-bangun. Muda lagi 22 tahun, budak Singapura tu. Dia balik kerja, ayah dia ajak makan, mak dia ajak makan, tak apalah, nak baring sekejap, dia kata. Baring. Dah tak bangun. Yang anak penyanyi tu.
Nora, anak dia, hantar dia dekat airport. Okey mama tu kan, jumpa lagi, pergi macam tu lah kan, agak macam tu lah. Dan mak naik kapal terbang, Nora tu naik kapal terbang, landing ni dapat tahu anak yang hantar tadi meninggal, tidur dekat sofa kat rumah. Nak cerita apa kan? Dengan tahap itulah macam-macam nak pula tanda PKP kan, tanda-tanda coronavirus ni ciptaan manusia. Ada orang dia rasa dia cerdik dengan mencipta penyakit yang polik-polik ni, dia je ada vaksin, dia kata. Sekali vaksin tu, bila dia dah siap penyakit tu, rupanya bila sampai ke Malaysia lain vaksin ni. Sampai ke Amerika lain, maknanya vaksin Amerika belum tentu laku ke Malaysia, lain jenis virus. Kuasa Allah. Buat macam mana kan? Kuasa Allah. Begitu juga dengan seorang doktor pakar tu, dia kata aku hebat, aku ni pakar paling hebat sekali dalam dunia. Pakar bedah paling hebat. Anak dia lahir seboleh jari, macam pelakon Hindustan tu. Siapa puan? Pelakon Hindustan yang ada 11 jari tu. Sebelah ni 6, sebelah ni 5. Jadi dia pun operate buang jari tu, yang satu tu. Dekat ibu jari tu beranak, ada satu lagi buang. Elok 10. Hebat betul. Mengaku tu, dia mengaku, aku memang doktor yang hebat, doktor pakar. Selamat sekarang anak aku normal, kata. Lahir anak yang kedua 9 jari. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat kan? Sebelah 5, sebelah hampir. So mana? Jadi ayat-ayat ni, petanda-petanda nak bagi ni, semua benda-benda polik ni dah banyak dah. Dalam dunia ni dah terlalu banyak. Polik tak polik? Dekat KLIA pakai jubah elok, sampai dekat Makkah pakai telokong. Itu pun polik juga. Itu pun polik juga. Dia ingat tak ada apa-apa tu kan. Dia ingat tak ada apa-apa. Ingat tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun. Okey je. Gitu. Cabar siapa tu? Dia bukan cabar kita. Dia cabar apa? Cabar Allah. Kalau dah senapang tu senapang lah kan. Itu lah kan. Apa hal nak dibuang senapang? Heran betul. Yang faham-faham lah. Tak faham sudah. Orang perempuan dia tanya senapang apa weh dia. Kan? Itu dia. Relax tu. Saya tak cakap tahu bukan orang Malaysia atau orang Zimbabwe ke mana, tak tahulah. Tapi macam itulah kan. Akhirnya datang penyakit. Datang PKP kan. Tiba-tiba lah. Masa tu ada juga hikmah dia. Hikmah. Ujian datang semua ada hikmah. Hikmah masa tu barulah kita sadar berapa helai sejadah ada ke rumah. Tiba-tiba nak kena sembahyang jemaah ke rumah. Keluarkan segala sejadah yang ada. 3 helai tu pun yang kecil-kecil tu. Tak ada lagi sejadah rumah ni. Masa bila abang beli tu? Kan aku nak. Keluarlah batik lopeh bini. Oh betul kan. Kan? Baru tahu. Dan masa tu barulah suami tu sadar. Banyak lagi surah dalam Quran tu selain daripada surah Al-Ikhlas. Dia selama jadi imam kat rumah tu, dia tutuh daripada mula kahwin sampailah anak dah 5. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan? Tapi baru dia tahu. Barulah waktu mengaji tu, bila tadarus bulan Ramadan, baru dia sadar. Yang anak yang lagi pandai ngaji pada dia. Salah tu bah, panjang. Diamlah kau. Marah pula budak tu. Dan Alhamdulillah bulan Ramadan itu banyak sekali keluarga, ada ramai kaum ibu yang menangis mengalirkan air mata dia mengadu. Alhamdulillah, inilah tahun pertama kami dapat solat tarawih penuh, tak ada tinggal kata. Tak iyo pula kan. Dan ramai juga bapa-bapa yang tak dapat tidur malam raya, menangis kerana menghayati teks khutbah yang nak dibacakan esok pagi tu. Kan? Hikmah dia. Dan lepas tu barulah bapak tu tahu rasa kecil hati bila dia baca khutbah anak tidur. Selama ni imam baca khutbah dia tidur, dia tak rasa apa kan. Tu hikmah adalah banyak sebenarnya. Tapi tiba-tiba bila dia longgarkan PKP tu, dah berterabur balik macam biasa. Sebab manusia ni dia macam tu. Dia kena sadar manusia ni diuji dan kita kena sabar. Sabar ada 3 peringkat. Sabar yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang. Allah suruh Allahu Akbar pagi. Bukan Bilal manggil tu. Allah Ta'ala tu bagi signal suruh semayang.
Bukan semua orang dia terlepeh datang ke dalam masjid ni. Kan? Dia yang sampai ke dalam masjid ni kira terlepeh tu. Kan? Yang dia ingat dia yang terlepeh tak datang sini, tak, yang terlepeh dapat masuk. Kan? Cuba tengok yang dekat Aceh tu, yang masa berlaku tsunami tu. Yang terlepas dapat masuk dalam masjid. Masjid elok tengah sampai ke sudah, kan? Yang lain habis hanyut, nampak? Tempek paling selamat masjid. Bangunan paling tinggi dalam dunia masjid. Sebab bumbungnya cacah bulan dan bintang. Ya ke tidak kan? Fakta tu. Mana tahu? Ramai yang tak tahu. Ya tak ya pula. Tu arwah abah saya tanya tu, bangunan paling tinggi apa? Masjid, surau kata. Sebab ada cacah bulan bintang. Ya kau cuba tengok. Ya tak ya pula kan. Jadi bukan semua orang kita dapat lepas ujian sabar. Untuk taat perintah Allah, bukan semua orang kan. Bang, subuh bang. Pergilah kau. Memakak mana? Jadi kena sabar untuk taat perintah Allah. Bawa kereta daripada Bidu nak pergi ke Seremban. Dalam perjalanan, bang dah zuhur lah bang. Ilah, berhenti jap, kita solat jap. Mana orang tu sabar. Bang, tak lambat ke itu? Tak apalah, semayang sekejap. Bang, jom bang, zuhur lah bang. Nanti sampai sana kita fikirlah nak semayang kat mana. Nampak? Dia nak kerja, jadi tak sabar dia. Sabar untuk taat perintah Allah. Macam semayang, kalau orang tak sabar, dia tak semayang. Puasa, kalau orang tu tak sabar, memang dia breakfast. Kan? Puasa. Kena sabar. Nak pula puasa sunat, lagi kena sabar. Puasa sunat Zulhijjah tu, yang 10 hari tu kan. Kalau tak sabar, jangan main-main. Orang keliling mata darah ni. Depan kita dia jadi hirup kan. Air sirap tu, time tu lah sirap tu sadap mana. Sirap selasih pula tu. Bukan sirap biasa. Kan? Sirap selasih ni biasa jumpa bulan puasa kan. Tak tahu kenapa bulan lain tak baik, macam haram pula bulan lain tak jumpa. Tapi macam tu lah. Bukan senang. Macam tu juga kalau pergi Makkah, pergi umrah, pergi haji kan. Kalau tak sabar, payah juga. Ada seorang hamba Allah ni, nak dapat panggilan haji. Ada satu kisah benar. Di Seremban berlaku benda tu. Bukan semua orang Seremban jam tu. Ni cerita ni berlaku kat Seremban. Dia dapat panggilan yang last tu, tahu tak? Panggilan yang senarai simpanan tu dari telefon. Dia kata, okey, Taji, tahniah ya cik dah terpilih, bersiap yang besok nak kena pergi ni. Dia dah bagi tahu standby tu. Dia yang last sekali. Dia kata apa? Lambik benar, orang dah nak balik. Baik tak payah pergi. Suami dia cakap macam tu. Baik tak payah pergi. Bini dia cakap apa? Abang ni tak baik cakap macam tu. Allah uji dia. Jajak kaki kat Makkah, langsung tumbang, tak sadar tuan. Suami menangis bini. Itulah abang cakap ni. Tapi pakai jugalah wheelchair tu, tolak mana yang boleh buat, mana yang boleh syarat dia. Lepas tu balik Samban. Sampai Samban tanya bini nak bawa pergi hospital. Tak, buat balik rumah. Sampai rumah elok sadar, tak sakit apa tuan-tuan. Sampai hari ni elok dah. Saya kenal lah orang tu. Tak ujian Allah kan. Itulah. Macam tu juga kan. Orang kalau sabar, buat. Ada duit banyak, belum tentu lagi pergi umrah, pergi haji. Kan? Pergilah, nantilah dulu. Pergi ni, kita bukannya boleh main pergi je. Kita kena buat persediaan. Sampai mati tak pergi. Kan? Macam tu. Kan kalau sabar. Yang keduanya, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan sana. Keluar yang video pasal da'i tu. Ni confirm lah ni. Dia kata. Nampak? Tu ujian, nampak? Sebenarnya kita tahu cakap tu tak betul. Salah tu. Kan? Kita tak tahu benda betul salah ke tidak. Benda tu datang, nampak. It happens, appear to be true. Macam tu lah kan. Macam betul-betul lah cakap orang putih. Confirm lah ni. Dia katakan. Wah, kita pula ayat mengkonfirmkan benda yang kita tak nampak. Jadi apa yang paling baik sekali? Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluarga aku daripada ujian seperti ini. Macam tu paling elok sekali. Kan? Lepas itu adalah dengan kawan-kawan mengumpat kan. Mengumpat. Ni aku dengar kan. Aku dengar imam. Wah, nampak dia punya cerita. Imam tu aku dengar lah. Wah, dia punya cerita tu. Yang kawan yang seorang pula, dia teringat lah kan poin ni, jangan mengumpet ni. Langsung cakap, tak baiklah cerita-cerita pasal orang, sesenyap lah. Janganlah. Macam lah kau baik sangat. Tu ujian dia sampai, nampak?
Macam kau baik sangat. Langsung diam. Kalau orang tu sabar untuk meninggalkan larangan Allah, dia akan cakap apa? Yalah, sebab aku ni bukan baik sangat lah, tu aku ajak kita jangan kita tambah dosa gitu. Macam tu lah. Itu dia. Sabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang, dah biasa. Setiap minggu hari Khamis pagi memang benda pertama dia buat beli nombor. Bukan senang kan? Aku berazam tak nak buat lagi. Aku tak nak dah beli nombor, tak nak beli nombor. Kawan-kawan geng-geng dah sampai, wih, ini confirm kono ni. Aku dah tanya dah dukun tiang tu. Dukun tiang katakan, confirm kono, paling kurang third prize. Tahu? Third place ni dia punya hadiah 300,000, kau tak nak ke? Inilah ya. Oh, dah mula nampak. Ni last dia kata kan. Dia tak boleh. Tak boleh. Dia semayang nampak nombor kat sejadah. Jadi nombor tak pantang nampak nombor pula. Kau anak kau berapa orang? 5 kau, 3 kau, belum ada rezeki lagi kau, baru 2, 5302. Jadi tu dengan berburak tu. Ditulis gila nombor tuan-tuan. Kono pula. Dia jadi penyakit orang yang main nombor. Ni bila kono. Kalau tak kono tak jadi penyakit. Bila kono jadi penyakit. Belanja orang masjid makan. Kurang ajar betul. Hari ni saya belanja, Mam. Saya belanja jemaah. Kebetulan pula birthday saya. Berapa kali birthday kau? Hari tu dengar birthday kau dah. Katakan. Rupa duit nombor. Hati-hati tuan. Kan? Tu dia. Jadi, apa pun. Tu. Kan? Usahalah kita meninggalkan larangan Allah. Sabarlah sikit nak meninggalkan larangan Allah. Dan begitu juga yang ketiga. Bersabar dengan ujian dan dugaan daripada Allah. Hidup mesti kena uji. Air kan, air laut tu mesti ada tiupan angin ni, ada ombak, ada gelombang kan, memang ada. Kan kalau tak ada, tak nama laut no, air longkang nama tu. Hello ST kan. Dia kena ada ujian, barulah dia nama kehidupan. Tentu ada ujian. Malahan ada pandangan menyatakan kalau orang tu 40 hari tidak diuji oleh Allah, maka dia jauh pada rahmat Allah. Mesti ada ujian. Kan? Saya ceramah hari tu. Sekarang ni saya tengah sibuk dengan program My House, repair rumah asnaf. So kita dah selesai 3 buah rumah, maknanya satu rumah satu episod kita repair, bukan buat baru, kita repair. Cuma di Terengganu mungkin ada satu rumah yang kita akan robohkan, buat baru. Buat rumah tu dah uzur betul lah kan. Kita pilih ada atas macam mana, adalah kriteria, tanya ada jabatan kebajikan cadangkan, ada orang ni cadangkan. Jadi kita dah selesai di Negeri Sembilan 3 episod, di Johor 2 episod, di Seri Iskandar itu kita buat di Boto, dan juga di Kuala Kangsar ada 3 episod di Perak. Sekarang tengah beriau di Rompin Pahang, siapkan 2 rumah. Yang satu rumah dekat Rompin tu suami dibuat sendiri dengan hasil tangan dia, buat rumah tu. Buat meninggal. Dah tagak separuh rumah tu. Jadi kita kena siapkan untuk dia. Macam itulah program house tu. Dapat lah. Abu tengok lah kesian. Macam-macam ujian orang susah ni. Kan? Tapi dalam macam-macam ujian tu ada agak penyakit-penyakit, perangai-perangai tu ada jugalah. Saya cakap tang miskin, tang susah tu bukan salah kita. Tapi tang pengotor tu salah kita, saya cakap. Bayang hidup dengan labah-labah kan. Bersawang rumah. Saya sampai tanya, boleh ke labah-labah ni? Saya kan, sonyap dia. Saya ni tak sihat. Macam-macam lah jawab. Saya tak sihat, tak nampak. Saya seminggu sekali ni kan seminggu sekali ni. Saya kata, setahun sekali pun belum tentu. Ni anak besar-besar apa guna? Senyap anak macam tu. Tuan. Tu beza lah. Tu kena tengok mulai 25 Januari ni. Kena tengok dia lain sikit lah. Dia berbeza sikit dengan rancangan-rancangan lain ni. Nyampai bantuan ini kita bina rumah. Kita repair rumah. Ada satu tu jamban kan. Memang kalau tinjau memang nampak lah. Macam tu lah kira. Macam tu lah. Pakai zinc kan tak salah. Tapi itulah bab kebersihan tu nak kena jaga lah kan. Jadi ujian ni kan. Ujian. Apa pun yang menimpa diri kita, itu ujian. Kan? Ujian. Mesti ada ujian. Pergi Makkah pun ada ujian. Saya itu ceramah dekat masjid waktu masa program My House tu ada ujian. Keluar pada masjid, selipar saya hilang. Selipar penceramah hilang, kan main-main tu kan. Macam tu lah kan. Hilang. Tak apalah. Kek Makkah.
Kan? Masjidil Haram kan. Itu biasa kan. Mana pernah mesti berlaku selipar hilang. Masa mula-mula saya pergi kali pertama tu, dapat bunjut tu, tempat simpan selipar tu kan, mak bagi tu. Ini tak hilang ni tu. Kan? Siap reben kuning mak bagi. Ada reben. Takkan tak nampak. Letaklah rak tu, tengok nombor tu, nombor Arab tu. Boleh baca lah. Salah, mudah lah ingat. Rak nombor apa tu, atau pintu berapa, ingat. Keluar tuan-tuan bukan selipar, dengan rak-rak hilang. Kan rak tu ada tayar. Mana payah rak tu, gila tuan-tuan. Kan ujian kan, tapi tak ada nak marah tu. Orang yang dah biasa tu pun cakap, tak apalah, hilang macam mana kan. Kita pun jalan lah keluar, rupa kat luar tu halal orang Arab tu cakap. Ada selipar longgok tak sama mana-mana kan, yang tak bertuntut. Sarung lagi lawa lah selipar longgok tu daripada selipar kita yang hilang tadi tu kan. Macam tu ya, relax lah kan, nak buat macam mana. Ini selipar kan, tak apa, niat kita baik. Tak ada, matlamat tidak menghalalkan cara. Selipar dah tak ada. Aku sarung lah selipar orang lain, tak betul tu lah. Selipar imam ni balon ni. Jangan macam tu kan. Jadi tak pun jumpa mam, saya nak pinjam yang selipar wakaf ni boleh tak? Nanti kadang saya pulangkan balik. Tak apa pakai. Jangan tak pulang pula kan. Tentulah. Baru betul kan? Ya. Dalam banyak-banyak bono kat masjid semua boleh pinjam. Satu yang orang tak pernah pinjam lagi. Tak berani minta nak pinjam. Van jenazah, orang tak pernah minta lagi. Pinjam nak balik kampung raya tak ada kereta, tak ada orang buat balik dah. Tak peranyat mak mentua, la ilaha illallah, siapa pula yang meninggal datang. Kan macam tu kan. Tu orang tak pinjam lah, setakat ni tak ada kan. Kadang-kadang sejadah ada pinjam, lebih kena bayar semayang apa, semayang jemaah kat rumah pinjam daripada masjid, boleh, pulang boleh. Ada kan. Jadi itu dia. Macam-macam ujian tuan-tuan, semua orang ada ujian. Yang saya pergi yang dekat tu ada satu episod tu, satu rumah tu orang susah ni. Rumah elok bersih, dia guna barang-barang terpakai kat rumah tu, dia buat elok. Bukan kata apa. Tu yang kita tolong. Bilik air 2 pintu. 2 daun. 2 daun. Kita kan bilik air 1 daun, dia 2 daun. Siapa yang mikir, handa. Dia tinjau rakyat-rakyat rupa pintu almari weh. Kira handa lah kan. Rupa-rupa ujian dalam rumah tu, anak sulung dia sakit, kena penyakit TB meningitis. TB meningitis ni dia kejap-kejap dia senang kena sawan. Dan bila dia kena sawan, yang ujian dia tu, sawan ni biasa bila dia kena ujian tu anak tu tak boleh tak sadar. Lebih 4 minit anak dia tak sadar, maka anak dia meninggal. Anak dia 21 tahun. Dan nak kejut anak ni bukan kejut bangun-bangun, tak, dia kena bodok anak betul-betul. Kena pukul anak tu sampai anak sakitlah sadar, baru anak tu okey. Kalau orang yang tak tahu, orang akan cakap dia seksa anak lah. Kan? Sampaikan dia doa, ya Allah bagilah anak ni yang mati dulu ya Allah, supaya kami boleh jaga dia. Takut kalau kami mati nanti tak ada siapa nak jaga dia. Macam tu sekali lah kan. Tu ujian dia pula. Dia bilik satu dalam rumah tu, kecil lah tu, bil buat tukar baju, anak 7. Macam mana kaedah tu? Dalam kaedah 7 anak tu lah, macam mana tu kan. Sudah adalah bantuan-bantuan. Kita bina 2 bilik. Adalah orang persoalan NGO semua bagi bantuan, bagi katil anak double decker, ada apa semua, cukup 7 ada katil. Yang paling suspense sekali adalah bagi hadiah katil untuk mak ayah sekali. Itu suspense saya kata kau bagi, saya pandang lah, abang saya tengok katil baru ni rasa bertambah dia tak dia kata kan. Saya gurau dengan dia kan. Tapi itulah dia ujian kan, macam-macam ujian kan, macam-macam lah. Harga barang naik apa semualah, macam mana lah, kereta lah, beli rumah lah. Orang tengok tu ujian lah tu. Ui mahal pula rumah ni dah, kata kan. Betul. Itu sebab dulu ada setengah negara dia dah apa dah, dah tukar, tak ada lagi dah macam kita ni. Beli rumah tak pelik-pelik dah. Naik signboard tu tak boleh baca lah signboard tu dah. Hanya dia kata, hanya 800,000. Mana tu? Macam RM8 800,000 tu. Hanya tu kan. Hari ni. Itu sebabnya pernah ada proposal saranan dan cadangan. Patutnya persatuan tu, yang persatuan Rehda tu, yang pembangunan perumahan tu kan. Ni orang sini dia tahulah ni.
Kan, patutnya dah kita mulakan buat macam mana kita beli kereta. Kan, tak betul kita buat loan untuk beli rangkau rumah, tak betul. Patutnya beli rumah, patutnya biarlah dia BKJ, banner kemudian jual, baru betul. Biar pemaju buat loan, dia siapkan rumah. Kadang-kadang negara maju banyak macam tu. Okey, kalau 500,000 rumah mesti macam ni. Berapa bilik mesti siap macam ni. Siapkan rumah lu, kualiti elok, baru jual. Ni boli-boli sudah sampai ke hujung tahun tiang ni. Terbengkalai. Yang pemaju istiharkan dia bankrupt. Dia bankrupt, dia suruhlah kroni dia tu, anak buah dia bukalah satu syarikat baru. Tipu orang lagi tu. Banyak itu. Kan? Jadi kita beli risiko. Beli kereta, test drive, tahu kereta tu. Beli rumah tu, nasib-nasib lah kan. Tu dia. Tu contoh lah kan. Bukan nak cakap apa ni. Contoh. Pernah disyorkan. Tapi ditolak kata, tak ekonomi lah apa. Ekonomi dia fikir. Patutnya bila dia dah buat loan, pemaju buat loan, dia buat rumah tu betul-betul, baru jual. Kan? Lepas tu dasar perumahan negara tu kan. Buat patutnya adalah rumah yang 200,000 berapa persen pemaju kena buat. Rumah yang 500,000 ke bawah berapa persen. Rumah yang lepas tu yang harga sampai ke langit berapa persen. Letaklah. Kek Putrajaya lagi lah. Hanya hari tu saya ceramah dekat Shah Alam, dekat bangunan PKNS. Saya ceramah, Ustaz, kita orang ada banyak rumah sekarang ni Ustaz. Baru okey Ustaz. Harga pun tengah okey. Berapa? 1.2 tu. Kau sadar ke tak sadar kau cakap ni? Bercakap macam tak sadar tuan-tuan. Naga kayak kelumpur macam tu lah kan? Sekarang sewa bilik 500. Sewa bilik 1,000, sorry. 1,000 sewa bilik, bukan sewa rumah, sewa bilik. Kan? Makna zaman Piramli tu dah jadi balik lah. Yang ni, hei orang sebelah kan? Dah berlaku dah. Kan? Jadi bila datang ujian ni apa kita nak buat? Yang pertama kena yakin itulah caranya Allah Ta'ala nak menunjukkan kasih sayangnya pada hamba dia. Ya Allah Ta'ala sayang kat aku ni. Bila Allah Ta'ala bagi ujian, yang tadi kan, pertama bersabar untuk taat perintah Allah, Allah Ta'ala bagi 300 darjat tingkatan pahala. Orang yang bersabar meninggalkan larangan Allah, Allah bagi 600 tingkatan darjat pahala. Tapi orang yang bersabar dengan ujian dan dugaan kepada Allah, dia beri 700 tingkatan darjat pahala. Sebab apa? Bukan senang. Bercakap bolehlah, kau sabarlah banyak. Kau cakap senanglah ayat kan? Berlaku kematian bukan senang. Menghadapi kematian isteri, kematian suami bukan senang. Ada suami tu, dia bini yang meninggal 3 bulan berturut-turut dia mengulang kubur bini dia. Hari-hari dia menyiram air. Sampai asar sampai. Sayang betul abang kat rumah abang ni. Bukan apa, dia dah pesan jangan kahwin lain selagi tak tumbuh rumput. Ingat sayang pun rupa nak doreh tumbuh rumput pun kan. Tak tu cerita itu, bukan kisah benar pun. Tapi makna kata bukan senang. Ujian meninggal anak bukan senang. Ujian kematian bukan senang. Tapi ada orang yang dah menghadapinya. Lama kelamaan dia cuba menerimanya. Anak dah lah 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Yang perempuan tu diambil nyawa oleh Allah Ta'ala. Allah, bukan senang. Kan? Bukan senang. Bawa kereta, kan? Kereta, seronok buat kereta. Balik-balik baru perasan. Ompek kereta ke rumah, serontak mati rotek. Bukan senang, kan? Boli kereta, action. Time bayar rotek baru tahu, kan? Aduh, kata kan. Mati serontak pula tu. Kan? Dia pun tak perasan. Macam mana? Ujian. Dan paling tahu ni, ujian sakit. Ujian sakit. Dan Nabi pesan, kalaulah kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Hai? Apa hal? Kan? Nabi pesan tu, jangan capek-capek minta sembuh. Sebab bila orang sakit, pertama Allah tarik selera makan. Kedua, Allah tarik kesegaran badan. Dan ketiga, Allah tarik dosa-dosa kita. Tapi bila Allah sembuhkan kita, pertama Allah kembalikan kesegaran badan. Allah kembalikan selera makan. Tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Tu sebab Nabi khabar,
Nabi bagi tahu kalau kita sakit jangan segera minta sembuh. Tapi mana tahan tuan-tuan kan? Biarlah aku sakit tahu, ada macam tu. Tak ada. Jangan cakap tuan-tuan, termasuk yang bercakap ni. Tak tahan demam. Allah tarik nikmat sikit je, tarik. Apa dah? Lubang hidung tu sumbat. Tengok malam tidur je no. Allah, time ni lah kau nak tersumbat. Oh, marah siapa? Bini marah siapa ni? Cik cakap marah siapa? Bini marah kan? Allah Ta'ala izinkan hidung tersumbat tu nak buat macam mana? Saja nak tengok kita. Rupa-rupa bila sakit paling banyak ingat Allah kan? Bila sakit tu, Allah. Walaupun hati tak ingat tapi nak nyebut Allah. Kan? Penyakit go out. Gaut. Nak mijak pun tak boleh sakit tu. Kenapa lah kau bagi aku sakit macam ni? Bini pula bukan nambah, bukan cakap sian abang tak ada. Balon lah kambing tu banyak lagi tu. Bini pula. Bawa tambah penyakit tu rasa. Kan? Macam tu lah kan. Kan? Cubalah ya sabarlah bang. Macam tu kan. Arwah abah saya dulu itulah kena gaut relax ada macam mana. Sakit tu lah. Atau ambil air abah tu. Macam tu lah kan. Amak ingat bang, abang tu gaut. Abang tak boleh makan yang pulut-pulut mana boleh makan. Ni lomang ni mana boleh makan. Yang tak boleh pulut, lomang tak apa. Abah saya cakap. Tu abah saya jawab tu. Arwah kan. Abang ni kan, ni kacang-kacang ni semua mana boleh makan abang gaut. Ni kacang panjang ni mana boleh makan? Cuba kau tengok betul-betul abah cakap. Kacang panjang ni suruh masak, panjang dah masak pendek tengok dah. Itu arwah abah tu. Kita orang anak-anak memang galak ya abah. Iyo tuan-tuan. Relax. Saya jumpa arwah Allahyarham Ustaz Ismail Kamus masa dia lantar di IJN kan. Ramai nak jumpa dia. Alhamdulillah dapat saya jumpa dia. Kan, tengok dia relax dia. Maaflah tak puasa tu. Masa bulan puasa begitu. Tak puasa lah. Sihat kata. Ya faham Ustaz. Saya jumpa dia, saya tengok kan dia relax, tabah, boleh melayan kita berak lagi. Masa tu dekat daripada bawah saya tanya ni ada Samsul Debat nak jumpa boleh panggil naik. Nampak jumpa dia. Berak lah dengan dia. Anak dia Ustaz Firdaus kawan saya lah. Dia cerita kalau ayah sakit semua memang beritahu saya. Tu yang biar berapa kali cakap ayah meninggal tu. Saya tanya dia, ni orang cakap ni betul? Tak ada, bohong tu Syekh, tak ada. Ada elok. Cuma ayah pergi IJN tu dia pergi sendiri untuk buat apa? Pasang apa? Masuk kamera apa sekali tu. Kan? Masuk bateri apa tak. Dia kata, ayah kuat gurau tu. Malam tadi pun dia gurau. Dia tanya anak-anak, tahu tak kenapa anak-anak babi jalan nunduk tu? Ustaz banyak kamu tanya anak-anak dia. Tahu tak kenapa anak-anak babi jalan nunduk? Kenapa ya? Sebab dia malu mak ayah babi tu. Saya macam tu yo, itulah tanya soalan malam tadi tanya tu dia kata kan. Masa ada sekali itulah saya pergi ceramah dekat Gombak dekat KL tu jumpalah anak dia. Tuan-tuan. Tak makna kadang-kadang macam-macam cara lah menghadapi ujian ni macam mana. Tapi ingat satu, Allah sayangkan kita. Ujian macam ada seorang saudara saya tu, dia aksiden. Dia tolong orang aksiden, dia kena langgar. Dia tak sadar 3 bulan tak sadar. Dan bila dia sadar balik alhamdulillah tak ada, semua elok dah sembuh semua, tak ada apa. Tapi rupanya Allah Taala tarik sikit je. Apa Allah Taala tarik? Lidah dia tak rasa apa. Oh jangan main-main. Macam biawak lah talan tak rasa apa. Saya pun tak tahulah, tak pernah tanya biawak tu dia rasa ke tak kan, tapi dia tu makna dia makan tu hari pertama dia bila dia makan dia buang. Dia ferah lah, dia buang makanan tu. Marah dia. Ya. Tapi itulah, alah yang penting kau hidup. Kita cakap, cuba kalau kita masin, masam, semua tak rasa, manis tak rasa, talan ni apa rasa? Kan, macam tu lah kan, bila Allah Ta'ala tarik nikmat macam tu lah kan. Kan? Jadi makna boleh lah makan, tak adalah banyak benar kan. Nabi pun dah pesan, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang kan. Kita, ujian kita makanan. Ni lepas ceramah ni barangkali kemungkinan bosan memang ada makanan lepas ni. Kan? Tak ada. Ada tak? Ada kan? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kan? Nabi aja. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti, itu kita.
Syukurlah hari itu PKP. Kalau tidak, berselirat iklan tentang buffet Ramadan. Menurut kajian daripada Southern Waste, berapa? 500 juta tan makanan yang dibuang setiap kali Ramadan. Tu yang tu lah banyak tuan-tuan. Kalau kita tengok orang putih itu dia lah ikut sunnah Nabi. Nabi ajar kan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Macam mana orang putih tu baik? Kalau kat buffet ni, dia ambil sikit, sap, dia duduk. Maaf, dia makan. Siap. Habis. Rasa nak makan ni, pergilah ambil lain lah. Tak. Pap, duduk. Makan ni. Siap. Tengok orang kita perangai pergi hotel kalau makan buffet Ramadan. Ambil ni. Ambil. Penuh pinggan tu. Bila duduk perjuangan belum selesai. Duduk ternampak lah pinggan kawan. Mana kau dapat siput sadut tu? Ada tak? Tapi dah ambil lepas tu. Mana kau dapat kambing tu semua? Ambil. Sudah penuh. Akhirnya makan sikit dah tak boleh. Perut kita dah masuk gas apa semua, masuk angin semua. Makan sikit ya. Kan? Itulah dia. Ujian. Kan? Ujian. Ada orang kadang-kadang dia boleh tahan dengan ujian susah. Tapi ujian kaya dia fail. Ujian kaya lah dia tak boleh. Belagak lah dia tiba-tiba. Kan? Kadang dia susah hidup sebatang kara. Tapi alhamdulillah hari-hari pergi masjid. Bagus betul dia tu. Kan? Sampai umur dia 60 tahun. Hidup seorang-seorang. Kayuh basikal. Datang kuliah. Datang masjid sembahyang jemaah. Nikah ada langsung tak datang masjid. Nampak tu. Ya, contoh lah. Dapat bini muda pula kan. Bini 60 tahun, bini muda. Tak adalah lawa benar. Tapi ala-ala Luna Maya dengan Cut Tari. Lebih macam tu lah. Macam tu lah lebih kurang kan. Mau tak jadi kawan-kawan tu. Tak sampai dia masjid lah. Itu kan. Ujian. Dua penghalang nak buat baik ni. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua, keraguan. Hawa nafsu. Nak pergi masjid, hawa nafsu. Sadap tidur. Hawa nafsu ni aircon. Sadap tidur. Tak dapat pergi tu. Kan? Allahu Akbar. Kalau subuh macam tu payah. Azan. Allahu Akbar. Dia macam tu. Subuh. Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangun. Macam tu lah kan. Ada kampung-kampung tu makin lama makin tak ada orang tu yang Bilal tu tak semangat. Orang tak ada. Dia sampai tu dia. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam mana nak datang dekat tu? Jari ponek bunyi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang seorang tu pula datang, dia tinjau dulu. Imam tak ada. Ni kau lagi aku jadi imam ni. Pusing ni balik. Tinggal bila la ilaha illallah. Kan? Tak, teman. Tapi memang betul. Itu dilema kat kampung sekarang. Imam-imam di kawasan kampung, anak-anak pula yang tua-tua yang dah huzur-huzur kadang dia dah tak nampak. Dia nak naik basikal, naik motor pun dia tak nampak jalan. Jadi time golap-golap dia tak sampai. Zuhur, asar ada. Kan? Itu antara dilema. Dekat bandar-bandar macam Pekan, macam Bidul ni dah tak ada masalah. Sebab subuh memang tiap-tiap hari ramai macam ni kan. Saya dipahamkan macam tu lah. Kan? Tak ada masalah. Sekarang ni alhamdulillah. Sonang-sonang. Sekarang ni sonang-sonang kita dapat 5 saf, 6 saf. Semenjak penjarakan ni. Kan? Macam tu lah. Macam tu. Aduh. Sompek tu. Aduh. Jadi, itu dia. Ujian tuan-tuan kan? Ujian. Tu dia. Jadi, ini adalah tanda kasih sayang Allah. Seperti mana dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberikannya cubaan. Mesti kena cuba, baru kena uji, baru betul. Yang kedua, yakinlah bahawa semakin besar dan banyak cubaan yang Allah turunkan kepada kita, maka semakin besar pula pahala dan sayang Allah limpahkan kepada kita, dengan syarat kita dapat menghadapi ujian itu dengan baik. Jangan mungut. Jangan mungut kan.
Kan ada seorang nabi tidak disebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, diceritakan seorang nabi, dia tak bagi tahu nama nabi itu siapa. Seorang nabi itu beribadah selama 50 tahun. Selepas 50 tahun Allah Taala beritahu, sesungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Dia jawab ke Allah Taala, ya Allah, bukankah aku ni nabi, aku tak ada dosa? Kan? Kenapa pula kau nak ampunkan pula? Kemudian Allah uji dia, ditimpakan. Kaki tu dihimpak. Himpak ni timpa lah. Contoh ni 9. Dihempap dalam bahasa Melayu standard. Dihempap kayu, kono kaki dia. Ya Allah, bangkak. Mengoning-ngoning. Mengoning-ngoning tu kira berdonyut-donyut lah. Kan? Berdonyut-donyut. Nyut-nyut. Kan? Tak dapat dia tidur sampai ke pagi. Dia kata, ya Allah, sakitnya ya Allah. Rupanya Allah sengaja nak bagi pengajaran. Allah beritahu apa? Sesungguhnya ibadah kamu yang 50 tahun itu tak dapat nak menebus satu keluhan kau terhadap aku. Pak. Dia tanya berapa kali mengeluh tadi. Aduh, hujan pula. Nampak? Hujan mengeluh. Aduh, time ni lah nak bocor. Kan? Aduh, selipar. Aduh, ada ya. Aduh. Relax ya. Apa ni? Kan? Cara kita menghadapi itu penting. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya cubaan. Sungguhnya bila Allah Ta'ala mencintai satu kaum, maka dia mengujinya. Barang siapa yang rela menerimanya, dia mendapat keredaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka dia pun mendapat kemurkaan Allah. Itu dia. Hati-hati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi Allah bagi sakit, pun nak buat, dah sakit kan? Tak apalah. Allah bagi sakit, rupanya Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita apa? Cari hikmah tu. Rupanya Allah Ta'ala nak tunjuk. Beramai botu kawan-kawan kita pada masjid datang ziarah kita. Tu point dia. Ni yang datang bukan kosong lah. Roti canai buat. Yang seorang tu bawa mihun, seorang bawa spaghetti. Macam-macam lah makanan kan. Lepas tu zap, yang seorang tu pula, kasihan ni kau, ni apa. Lepas tu datang pula, yang datang ni ajar ni. Pergi ziarah orang sakit, cakap yang elok-elok, doa yang baik-baik. Kan? Kau dah berapa lama sakit dah? Dah seminggu dah. Kau jangan risaulah. Aku dulu macam tu kak. InsyaAllah kau makan je ubat tu. Dia memang dah seminggu, lepas tu okey tu. Ubat kau pergi klinik mana? Betul. Okey, ubat klinik okey. Aku dah makan dah. Ya ke? Iya. Kau jangan risaulah. Kau doa lah. Iya. Kau jangan risaulah. Takut sangat. Jangan risau. Okey je. Wah, dia tahu. Ini tanya, kau berapa lama dah sakit ni? Dah seminggu dah. Kau standby lah. Macam tu ayat-ayat kan. Kawan aku macam tu lah. Lepas seminggu tak lama tu padam tu lah. Ilaha illallah, tak ada waktu elok cakap kan. Tu lah. Cakap elok. Yang ketiga, yakinlah bahawa ujian yang datang ni akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, seorang Muslim yang ditimpa penderitaan, kegundahan, kerisauan, kesedihan, kesakitan, gangguan dan kerisauan, bahkan hanya terkena duri sekalipun, semuanya itu merupakan kifarah, penebus dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna ujian ni nak tebus dosa kita. Adalah dosa kita. Siapa berani angkat tangan? Alhamdulillah Ustaz, sepanjang 2020 saya dah semak dah. Memang tak ada dosa dah. Cuma angkat tangan. Berani tak cakap? Tak berani dah. Samsung debat lalu tadi pun ngumpet dah. Tinggi apa dia ni? Ngumpet. Dosa dah tu. Tapi saya maafkan dah. Salah tu. Saya camah ke hijau tuan. Camah ke hijau sampai kat tu saya dalam kereta. Orang tak perasan. Naik kereta kocik Azia. Orang tak perasan. Saya memang gamar naik kereta kocik tuan. Hati ni elok sikit bila turun pada kereta. Ya, turun kocik. Tapi selalu agak kena halau tuan. Kereta tu. Tak boleh parking kat parking pencamah tu. Dia tak tahu dalam tu pencamah tu kan. Ya Chomin golap. Ya. Jadi saya pun masuk. Saya duduk dalam kereta, dengar orang azan, let lu, nanti lu jangan masuk lu. Orang qamat ya. Allah basyara la ilaha illallah, Abu masuk. Masuk duduk saf belakang. Senang saya nak jamak dengan isyak. Kan, bila dah jamak isyak, saya bagi salam, pak cik sebelah saya boleh tegur saya. Pencamah belum sampai lagi lah. Dah saya risau aku salah masjid ke apa? Saya tanya pak cik tu balik, siapa bercamah pak cik? Samsul Debat. Sudah, dia tak kena aku siapa. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi.
Semenjak keluar TV ni lambik sampai la ilaha illallah. Langsung saya diam tuan-tuan, tak jadi saya cakap dia diam. JK masjid nampak saya, tuan, kita nak mula dah. Saya salam pakcik ni sebelum PKP. Saya salam dia, pakcik, saya mula dulu Dia pun pandang. Saya pergi sampai kat meja tu tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Malu tuan-tuan. Orang tua-tua dulu dah pesan, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dongar-dongar. Ini malam bukan dongar kan, dia pandang sudah, dia tak perasan tuan-tuan kan. Nak baik macam mana. Tapi saya tak kecil hati pun, tak ada apa tu dah. Dunia gola-gola ni, gelaran-gelaran ni, semua dunia ya. Kan? Tuan tak dapat Datuk, apa dah hal? Sekarang saya punya pangkat apa? Tu sebab kalau orang tanya saya tak bagi letak ustaz tu dah. Letak nama saya senior doktor, SDR, saudara je. Saudara Syamsul Debat, SSD. Saudara Ustaz Syamsul Debat, USD, takut tak boleh bayar. Mahal tuan-tuan US dollar ni kan. Macam tu lah kan. Itu lah kira kan, tak ada pun kan. Okey kan. Syamsul Debat macam ni je. Simple lah, tak ada hal. Dah standby dah charge bateri penuh, start nak ambil gambar. Boleh. Tak masalah, ambil lah. Tonggak RM10, gambar-gambar RM5. Macam tu. Siap lah duit ni. Tak adalah saja ya. Ujian tuan-tuan. Ada orang cakap, kan best kan jadi orang popular ni. Ada orang tanya, apa best saya? Tak ada. Kau nak makan pun bayar. Nak makan ambil gambar. Tengah menyuap ni. Ambil gambar takkan tak boleh lah. Takkan nyuap ni. Bagilah dan Nabi makan tu. Macam tu kan. Sudah nak makan pun kau nak tengok. Makan sini tak boleh lah, ramai sangat. Ni ramai sangat. Sini boleh. Tengok kedai tu longang makan. Masalah kedai yang longang ni tak sadap. Tu masalah tu kan. Tak payah minta-minta tuan. Kita nampak bestnya tak ada. Sampai omak saya pun jadi mangsa lah. Omak saya Bilal mandi jenazah kat Somban tu dengan maklum saya. Tak nampak ambil gambar dengan Syamsul Debat, dapat mak dia jadilah. Mak pun jadi. Bayang kata. Ada lah yang mengebah, tu lah mak Syamsul Debat kata kan. Saya pun tak tahu kan, masa saya asal mula Syamsul Debat ni dipanggil punca dulu kalau saya bercakap dulu, saya asal jawatan saya pengarah undang-undang dan penguatkuasaan di bawah penyiasat kerajaan, dan saya juga merupakan penasihat undang dulu di Negeri Sembilan dulu. Jadi lepas itu saya tak nak, bila saya diundang berceramah, saya tak nak pakai nama jawatan rasmi kerajaan tu. Jadi saya pakai nama NGO, Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jadi bila ada satu hamba Allah ni panggil ceramah di Surau Puncak Setiawangsa KL, dia dah terlupa nama saya siapa. Siapa tak nama penceramah tu budak tu. Syamsul apa entah, tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula tuan-tuan, nama saya Syamsul Debat tu. Dan salah seorang jemaah yang dengar ceramah saya malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melokek nama Syamsul Debat tu sampai ke sudah. Mula tu saya marah lah, apalah panggil Syamsul Debat. Syamsul Debat sudahnya melekat tuan-tuan kan, sampai ke sudah, tak ada lah saya marah dah. Kan? Macam tu lah. Kan? Tak payah minta tuan, poning kan? Tapi syukurlah apa Allah Ta'ala bagi, mana yang elok tu ambil lah kan. Yang keempat, selalulah kita fikir positif. Apa-apa juga yang menimpa diri kita akan menjadi kebaikan. Bila seorang tu sakit, seorang tu diuji kesakitan, Allah hantar dua malaikat. Kau pergi tengok apa disebut oleh Haji Zakaria ni, bukan nama sebenar. Contoh, kau tengok Haji Zakaria tu kata apa? Saya tahu mesti kat sini ada nama Zakaria. Ada tak? Dah tak ngaku lah dah. Ada nak nama Zakaria ni? Tak ada. Kau pergi tengok apa Zakaria tu cakap bila dia demam. Malaikat, bukan Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui. Allah bagi kerja kat malaikat. Malaikat pergi tengok Haji Zakaria, Allah, agak Allah saja bagi aku demam ni, biar aku dapat rehat kat rumah. Kau tidak tu sibuk, alhamdulillah. Lepas tu malaikat pun report, ya Allah, dia kata alhamdulillah, syukur, agak kau bagi demam supaya dia boleh rehat, ya Allah, selama ni dia sibuk. Maka beritahulah kepada dia, Allah beritahu, kalaulah dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga, kalau dia hidup akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Nampak? Tu sebab orang elok demam semua bono nak buat, nak menabeh mesej rumput pergi kebun beria dia, sebab daging dan darah dah bertukar. Nampak tak? Tapi kalau pergi tengok Haji Zakaria tadi, pergi tengok Zakaria tu cakap apa?
Allah kenapa lah macam ni, mati lagi baik. Contoh dia tu kan, mengeluh lah. Maka bila sampai pada Allah, Allah beritahu, maka kalau itulah katanya, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Tentu. Maka Allah tak peduli dengan kita. Oh, relax ya tuan-tuan. Adalah kebaikan-kebaikan ya kan. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan sikap seorang mukmin itu, segala keadaan dianggapnya baik dan hal ini tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin, orang yang beriman, kan? Apabila mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya, dan apabila ditimpa penderitaan dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Kemudian yakinlah bahawa setelah kita ditimpa kesulitan, maka akan ada kemudahan. Betul tak? Orang-orang lama dah rasa benda ni. Lepas kesulitan ada kemudahan. Dulu kemain payah, hidup tak tahu macam mana nak besarkan anak. Hari ni semua dah lopeh. Tiba-tiba anak dah seorang jadi engineer, seorang jadi lawyer, seorang jadi doktor. Kita dah dengan relax, tenang, pergi masjid. Alhamdulillah. Kan? Kalau fikir dulu, bukan senang dulu, susah. Nak besarkan anak, bergaji bukan macam sekarang. Dulu kecil-kecil ya. Tapi makan apa yang ada. Kan? Okey. Nampak tak? Bukan senang nak besarkan anak kan. Tapi alhamdulillah. Sekarang ni anak lah tanya. Mak nak apa? Mak cakap je. Itulah mak dengan geng ngaji, mak nak pergi rombongan. Boleh mak. Berapa? 500 je. Tapi itulah. Mak duitnya tak cukup. Tak apa mak. Bank in sekarang. Mak nak pergi rombongan mana? Tambun. Daripada Bido pergi Tambun. Sabar tak? Kan jauhan lah kan. Pergi dia Tambun. Nak pergi ni, nak duduk kat situ. The Lost Earl of Tambun. Yang geng ngaji pergi lah. Kan? Pergi bercuti. Mak nak apa lagi mak? Mak cakap je. Itulah mak tengok jiran sebelah tu dah tak pakai dah ceret menjerit tu. Ceret menjerit macam ni? Itu. Masak air. Dia pula pakak. Sekejap terbakar dapur. Sekejap terbakar dapur. Macam mana kan? Tapi mana apa tu lah. Sekarang dia pakai tu yang tekan-tekan terus panas. Tekan-tekan terus sejuk tu. Dia nak apa? Janganlah sebut kowe. Dia tak tajuk ceramah kita pagi ni. Sebut mesin air je tu. Ni saja nak bagi mesej biar kowe tajuk kuliah-kuliah kat masjid ni tu kan. Kan? Biar semua yang ni nak kita sebut nama so dia tajuk. Betul. Saya masa mula ceramah tu berapa kali, masa mula keluar TV tu berapa kali kena tahu, ustaz tak boleh sebut brand ni, tak boleh sebut brand ni sebab dia tak tajuk program ni. Oh ya kau. Kena tukar ayat tu. Kan? Ya, ada. Kadang bagi susah sikit membesarkan anak macam-macam beragam, tapi alhamdulillah semua berjaya. Kan? Itu dia. Akhirnya dapat buat rumah besar. Sikit-sikit tambah. Oh, rumah dah besar. Dah macam apa dah kan. Buat rumah besar-besar bukan makin lama makin ramai orang. Makin lama makin tak ada orang. Buat besar-besar. Anak-anak makin besar. Yang seorang tu pandai masuk asrama penuh. Dah seorang hilang. Lepas tu seorang lagi pandai masuk asrama lain pula. Hilang seorang lagi. Orang tu yang dah habis asrama. Alhamdulillah anak kita dah habis peksa. Dia balik rumah. Balik rumah kejap 2 minggu pap dapat tawaran nak sambung universiti. Hilang lagi. Sudah monong amak pandang abah. Abah pandang amak. Tinggal kita yang mana ben naik motor pergi masjid kan. Kang lepas ni kita nak minum kat mana bang? Kan. Nampak? Dulu kan dah lama kita tak dapat peluang minum macam ni kan. Macam tu kan. Pergi minum. Dah tua-tua pergi minum romantik kan. Siap lilin tengah tu. Mak anda tak. Lilin tu toke tu halau lalat kan. Bukan apa candlelight no kan. Macam tu lah. Ya. Cuba sabar. Naik kereta dengan isteri. Kan. Bini bising bang. Cepatlah bang. Nak pergi pasar. Yalah. Jemaah. Bawa bising mau makak lah kau. Pum. Pecah tayar. Ni kau yang pasal ni. Nak bini kau nak marah. Tengok ujian. Nampak. Kau yang pasal. Kau tidak. Tak panah-panah tayar ni pancit. Kau naik bocor. Nampak. Pancit. Kau punya. Mana tahu. Perempuan pun jawab enggak. Aduh. Hai. Tak apa. Musibat betul lah. Tengok dia cakap. Dia tanya. Aduh. Dia sepak-sepak tayar tu. Nampak perangai. Tapi kalau orang mukmin tu tadi. Walau apa pun tetap kebaikan pada. Bin.
Pom, Allah tup tayar. Kenapa bang? Ni mesti tayar bocor ni, tayar pancit ni. Isteri pun cakap, maaflah bang, susahkan abang ni. Alah, tak ada apa, turun. Kenapa bang? Turun. Tutup pintu tu. Pam, tokan dalam. Cek, kata. Mes ni. Apa dia? Pegang tangan abang. Apa? Dah lama tak pegang tangan. Pegang tangan. Jom, kita jalan pergi pasar. Oh, romantik tak romantik? Perjalanan yang 50 km gitu. Bayangkan. Sampai ke pasar dah tak ramai orang. Kan, macam tu lah kira kan. Tak, sambil-sambil. Bang, jauh ni bang. Tak apa, sambil jalan kita mengimbau lah kenangan lama. Jalan-jalan. Ya Allah bang. Sini kan bang yang tempat kita accident tu. Yang dulu kita naik motor jatuh masuk semua. Helmet pun ada lagi tu. Helmet kan dulu pun ada lagi bang. Rupanya ada kebaikan dia nampak tak? Tu dia. Dia sentiasa pandang positif, mak tak? Sentiasa pandang positif, tu dia. Kan? Yakin ada kemudahan Allah bagi kita. Kan? Anak-anak kita kan payah memolok, rupa nak jadi manusia yang hebat-hebat rupa. Anak yang banyak perangai kocik-kocik ni tuan-tuan, makna besar handal. Cuba tengok anak-anak kita yang jadi lawyer, jadi engineer tu. Betul tak kocik banyak perangai? Betul. Kan? Macam saya lah, anak-anak saya bukan cakap apa, semua sawan tangis. Yang jadi lahir mengaung Ahmad Albab yang situ kan. Ya. Dulu pakai spesialis kampung. Ada arwah dah, wan hitam kat kampung Batu Kikir tu. Oh, ini tak ada apa ni dah. Dia kata, siap mandi elok senyap kan. Spesialis kampung pakai. Hari tu anak saya yang apa tu pun sama. Bawa pergi jumpa imam Masjid Paroi. Jumpa Imam Haji Samsudin tu. Jumpa, dia pegang elok senyap budak dia. Ada yang pandai-pandai ni kan. Bukan semua orang tu. Kita pegang. Tak mahu dia senyap dah. Kan? Kan? Mula-mula budak tu nangis. Tak lama tu mak budak tu nangis. Dah poning kepala kan. Iya tuan. Kan? Poning. Kita tak tahu. Budak ni baby tak tahu kan. Apa punca dia nangis. Kita tak tahu kan dia boleh cakap. Poning kepala. Sawan tangis. Anak yang elok pada kocik jaga-jaga. Elok ada kerja senyap ada rupa macam perangai buat dalam pasar kan. Bukan cakap semualah, maknanya kita doa ambil baiklah untuk anak kita kan. Jangan kita kutuk anak kita, kau ni tak ada guna, kau tengok abang kau seorang lawyer, seorang engineer, kau apa menyusahkan aku ya. Jangan cakap. Rupa-rupa waktu kita terlantar sakit, dia yang jaga kita, dia yang boleh. Mak nak makan apa, mak cakap apa, tapi mak teragak jambu batu muah. Mak jambu batu minta kan. Yalah kau ajak mak cari disuap, mensabar disuap mak. Niti hai mata mak. Dulu aku selalu kutuk-kutuk dia. Sudah aku sakit, dia yang boleh aku. Mak. Yang tu sebabnya ada hikmah dia. Kadang tak semua, dia mungkin tak pandai. Dia tak boleh jadi lawyer, tak boleh jadi engineer, dia tak boleh jadi kerja-kerja yang hebat dekat pejabat. Tapi rupanya buat kemahiran dia handal. Dia tengok aircon tu pun dia tahu on ke tak on. Itu tak payah belajar tinggi tu nak tahu on tak on aircon tu kan. Tapi maknanya dia faham lah apa penyakit, kenapa aircon ni panas, kenapa ni. Ni mesti sebab blower ni, mesti sebab dia punya coolant ni. Ni kena servis ni, dia tahu. Kan, macam tu lah. Kan. Saya cat kereta saya kan. Pernah saya cat beli kereta saya calar, accident ke apa. Saya hantar ke AKBN. Ni kisah benar lah, hantar ke AKBN. Memang dia buat murah lah tuan. Dia cat luar dalam tu murah betul daripada di luar. Yang penting tanya cikgu dia tu, yang jaga tu kan, bila budak free boleh buat. Sebab dia akan jadi benda tu sebagai ujian untuk anak murid dia. Jadi kita buat, memang cantik lah 10 orang mengajarkan satu kereta, seminggu siap. Seorang simen, seorang kotuk, seorang ni kan. Saya kata lepas tu kos dia memang kos cat saja. Memang murah tuan-tuan. Dekat luar 3-4 ribu. Kan? Dengan dia baru 1,000. Tapi dia kata apa? Saya cakap lah, kalau macam ni budak ni keluar besok senang waktu kalau buka bengkel sendiri boleh apa semua kan. Boleh buat kerja kat kampung, boleh hajakkan kawan dia, boleh hajakkan kawan. Sepatutnya macam tu lah tuan kata. Tapi masalah budak ni keluar-keluar daripada KBN ni semua jadi nak kerja pasar raya tu. Senang tu makan gaji. Tu masalahnya budak kita kan. Dia tak nak susah. Dia tak nak susah. Senang ya, tapi sebenarnya itu lebih baik kan, membuka peluang pekerjaan. Yang keenam, selalu positif kita boleh menyelesaikan ujian yang Allah berikan, kerana Allah tak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan? Itu dia.
Allah bagi sesuai dengan kemampuan kita. Dan begitu juga yang ketujuhnya, menghadapi ujian itu dengan usaha dan doa. Dah sakit, ikhtiar. Kan, ikhtiar. Buatlah apa yang boleh. Bukan kata tunggu, aku ni tunggu mati je. Tak, ikhtiar. Boleh, makanlah ubat apa yang boleh makan. Kan? Orang kanser, tengok. Anak murid debat saya buat kajian. Lebih 90% orang yang meninggal dunia sebab penyakit kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Sebab kebanyakan orang sakit kanser ni, dia tahu awal. Dia dah tahu makin keadaan dia makin tahu, dia akan cakap. Bayanglah orang sakit kanser dia cakap, mak nanti duit saya tu mak keluarkan 50,000 ya. Keluarkan habis semua. Lepas tu 20,000 mak ambil lah, mak dengan abah pergi Makkah. Pakai duit tu. Lepas tu lagi 10,000 bagi kat Along. Along tu kata dia nak berniaga, bagi kat dia pakai. Lepas tu mak yang lagi 10,000 tu mak tolong wakafkan mak mak wakafkan ni, mana masjid-masjid rumah anak yatim semua mesti untuk wakaf saja, lagi 10,000 tu. Yalah. Kemudian yang lagi 500 tu mak top up. Top up salah. Rupanya dia nak telefon seseorang minta maaf. Kan elok tu, kan? Bukan semua dapat kan, kita perasan hidup lama kan. Tapi dia standby. Nabi kata orang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Ujian kanser tuan-tuan. Kanser ni penyakit paling bahaya sekali sebab biasanya orang tahu bila dah teruk. Betul tak? Itu sebab kalau sayanglah anak-anak, berhentilah bagi makan nugget tu. Nugget, sausage, yang makanan-makanan yang segera tu lah. Sebab yang itu banyak chemical dia. Itu yang muncul paling banyak sekali. Sayang keluarga, tak jangan bagi tu. Kalau nak beli frozen, beli apa? Jangan beli nugget tu. Beli kari pap segera tu, orang kampung buat, dia tak ada chemical. Dia claim satu gintil kari pap, dia buat frozen kan. Dia tak ada pakai chemical. Jadi tu. Dia jaga. Ya? Orang sakit kanser tuan, kematian yang dicemburui. Macam tu juga lah. Yang orang buat masjid dekat Seremban yang besar tu. Masjid Bandar Baru Senayan. Kan? Beli tanah tuan-tuan. Beli tanah. Wakaf tanah tu yang dia beli saja. Tanah saja 6.5 juta. Kos pembinaan masjid tu 100 juta. Dah ada yang sampai dah? Dah ada sampai dah? Rugilah pergi. Sebab ramai orang ambil gambar. Yang semayang tak ramai ada. Ramai ambil gambar. Tak, ujian dah tu. Akhir zaman kan. Tapi tak ada time lah. Time Jumaat ramai lah. Kan? Tapi ujian lah. Kan? Tapi memang lawa. Dekat setengah tu dia buat macam reka bentuk Masjid Nabawi tu. Satu ruang Masjid Nabawi dia buat. Orang solat tu. Memang cantik. Dan dia tak bagi tahu. Jangan bagi tahu orang aku sedekah ni. Tapi orang baik, orang tahu tak? Kan? Dan dia siap yang paling mahal tu. Siap dekat dalam masjid tu satu petak. Dia kata, kalau aku meninggal besok situ tanam. Aku mati besok situ tanam. Pengusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur tu. Dia kan tak adalah cakap orang sini dah semua tompek macam tu kan. Tapi dia siap tu lubang kubur tu untuk aku, dia kata. Nabi sebut orang paling cerdik orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia. Tu ujian pula, ujian duit, ujian kaya kan. Bila sedekah ya lalap, ujian. Buat sedekah lalap, tiba-tiba tak nampak. Dengar bunyi tabung gek. Dia dah terdengar telinga tu pick up tu. Kan? Sedangkan sedekah tu yang pertamanya boleh mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Yang kedua membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga memanjangkan usia dan yang keempat melancarkan rezeki. Jadi kesimpulannya tu ayat yang paling penting sekali. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Dia kalau dah kojap melunjuk, kojap ke kiri ke kanan tu makna memang suruh berhenti benarlah tu. Kalau dia berubah tu sekejap tu mana dah tak tahan benar tu, saya akan berhentikan ceramah saja risau. Saya penceramah yang faham suruh berhenti, kan? Dia dalam dengan ceramah ni memang pahala bezo tuan-tuan, bezo. Orang yang bergalih-galih tu maknanya memang ujian dia borek tu banyak pahala tu. Dia cuba kat bertahan, dia tak balik, dia tunggu. Kan? Mana sama pahala orang duduk tengah dengan orang sandar kat tiang? Tak sama. Ni contoh tuan-tuan ni, jangan bergalih lah, ni contohnya. Kan? Iyo. Tapi tu yang penting tuan-tuan datang majlis ilmu ni besar. Jangan pilih penceramah. Bila ada datang.
Nah, datang majlis ilmu kan, Nabi kata apa? Barang siapa begitu jalan-jalan ke majlis ilmu, Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Tu dia. Kan? Iya. Tuan-tuan, kan? Jadi kesimpulan ni, apa-apa pun yang menimpa diri kita, insya-Allah akan menjadi kebaikan kalau kita hadapi dengan positif, optimis, ikhtiar maksimum. Saya nak share yang satu kes tu, yang My House tu, ada satu program, nanti tengok ada satu episod tu, seorang adik bela dua kakak, dia dah umur 50 tahun lah, 50 lebih lah. Dia bela dua kakak dan satu abang. Tiga-tiga skizofrenia. Abang-abang kakak semua mental. Jangan. Tambah, dia tak kahwin sebab nak jaga abang dan kakak-kakak dia. Tu kita buatlah rumah dia. Rupanya dia tak boleh, kalau kena zinc dia time panas tu, tak boleh mata kakak dia. Jadi kita pasang shieling. Bilik air pun pasang tempat pemagang tu. Pasang tile, biar ada elok. Macam tu lah. Jangan lupa, mulai 25 Januari, jam 9 malam. Hanya di TV Al-Hijrah. Kan? Jadi, itulah dia. Pertolongan Allah akan turun kalau kita berada di puncak ujian. Doa pada Allah Ta'ala banyak, insyaAllah. Apa-apa pun niatkan kerana Allah. Yang apa juga kita niatkan Allah, akan beroleh pahala ibadah, insyaAllah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik. Contoh, hari Ahad nanti kita ada satu program gotong royong perdana sebelum menyambut Ramadan. Wah, dia katakan, jangan risau, yang datang muka yang sama, jangan risau. Itu confirm. Itu confirm kan. Ada satu dua tu, satu dua tu pula royong gotong. Dia datang ambil gambar. Alhamdulillah. Lepas tu upload. Alhamdulillah dapat je gotong royong ni. Wah, ambil gambar man. Ada seorang tu dia pandai timing. Lah dah habis tengok, time makan dia sampai. Ada seorang. Macam tu ada juga. Tapi bukan masjid sini, tempat lain ni, tempat lain. Jadi mana kata, kalau kita tengok ni, ujian Allah Ta'ala bagi dekat kita ni, apa kat ujian semua nak jadikan kita lebih baik. Nak jadikan kita lebih baik. Pertolongan Allah akan sampai waktu kita berada di puncak ujian. Bermohonlah pada Allah. Jangan berhenti meminta pada Allah. Kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita walaupun kita tak minta. Malam tadi, tolalap, tengok bola. Tolalap. Kan? Tanpa sempat minta panjang umur. Tiba-tiba bangun pagi tadi, hidup lagi. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Lah, kenapa lah aku hidup lagi? Tak ada. Yang ramai itu, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah hidup lagi aku. Allah bagi peluang lagi kat aku. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin, cukup setakat itu. Terima kasih banyak, seronok. Rupa-rupa betul lah. Perasaan saya tu, saya dah datang bido ni banyak kali. 3 kali dah, tapi dalam tempoh beberapa tahun dah kan. Banyak lagi nak cerita sebenarnya, tapi itulah tak sampai kan. Bila dah torang tu, hati rasa gelisah, perut pula dah mula membuat-buat kan. Jadi itulah dia. Jadi makna kesimpulan memang kena panggil lagi. Macam itulah. Kalau biarlah malam tu hidangannya lain sikit. Pagi ni saya target tak nasi lemak, murtabak. Macam itulah. Tuan-tuan. Adalah syukur dengan apa yang ada, tuan-tuan. Syukur Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. InsyaAllah sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sedikit makluman saya nak bagi tahu.